Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, saudara se-Islam dengan saya. Saya Zainal Abidin, penulis blog Mahaguru 58, sedang berada di pekarangan tepi laut, Kampung Batu Laut, Selangor Darul Ihsan, Malaysia. Hari ini Jumaat, 30 hari bulan September 2011. Tuan-tuan dan puan-puan, berkenaan dengan masalah yang dikatakan oleh Ulul Amri Malaysia bahawasanya kita belum sedia untuk melaksanakan hukum hudud. Dia begini tuan-tuan, sudah 54 tahun negara ini merdeka daripada cengkaman penjajah. Saya heran kenapa masih ada lagi alasan-alasan yang tidak boleh diterima seperti ini, bahawasanya kita belum sedia. Bila agaknya kita akan sedia? Bila mana langit terbelah dan bala bencana turun menimpa, baru kita nak bersedia? Apakah Al-Quran itu tidak diturunkan dengan selengkap-lengkapnya? Hukum Islam, tuan-tuan, adalah hukum yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukannya seperti mana hukum syariah, terjemahan dan tafsiran manusia-manusia di sini, di mana sebagai contoh, hukum zina. Zina hukumnya, tuan-tuan, bagi orang lelaki dan perempuan yang belum berkahwin harus disebat 100 kali dan kemudian dibuang negeri selama setahun. Kemudian mereka bolehlah memulakan kembali hidup. Bagi orang lelaki dan perempuan yang telah berkahwin yang berbuat maksiat zina, hukumnya adalah rejam sampai mati. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Adil, Maha Mengetahui. Allah Maha Mengetahui bahawasanya manusia ini dia sering melakukan kerosakan, dia sering melakukan kehancuran di muka bumi ini. Zina adalah satu pekerjaan yang amat terkutuk sekali. Dan siapalah kita untuk memandai-mandai menukarkan hukuman zina itu kepada hanya denda tidak sampai RM5,000, penjara tidak sampai 3 tahun atau 5 tahun, dan sebatan hanya 6 kali sebatan. Berani sungguh manusia mengubah hukum yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan sendiri. Ini adalah hukuman Allah, tuan-tuan. Bukan macam ikut suka kita lah nak apa kata draftkan undang-undang yang baru. Takutlah kita kepada Allah. Kita hidup antara 5 waktu, tuan-tuan. Kita sempat subuh, tak ada jaminan kita sampai zuhur. Kita sempat zuhur, tak ada jaminan sampai asar. Asar sampai maghrib, maghrib sampai isyak, isyak sampai subuh kemudiannya. Setiap daripada kita, tak kiralah yang mengaku diri sebagai ketua agama Islam ataupun sebagai menteri perdana atau menteri jabatan agama Islam dan segala menteri yang ada, segala ketua pengarah yang ada. Tuan-tuan adalah hamba Allah. Tugas dan tanggungjawab tuan-tuan adalah menegakkan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, bukan undang-undang manusia. Malaysia ni dah merdeka 54 tahun. Perlembagaan yang ada itu perlembagaan British. British yang draftkan perlembagaan itu dan sultan-sultan tanda tangani setuju. Saya ingin bertanya, apakah kita masih dijajah? Jika sungguhnya kita dah merdeka, maka haruslah kita kembali semula kepada hukum menegakkan syariah Allah. Janganlah kerana kita ni nak menjaga hati sesama manusia, makanya kita kira degil dan kita sanggup membiarkan Islam diinjak-injak seperti mana sekarang. Melayu ni perangainya terlalu banyak suka memberi muka. Tidak lama lagi, tuan-tuan, menang sorak kampung Tegadai. Itulah keadaan Melayu nanti. Berilah muka lagi. Sultan-sultan dan ketua agama Islam harus bersuara, bertitah dan berusaha supaya titah tuanku itu dilaksanakan. Jangan hanya mengharapkan kepada nasihat Perdana Menteri atau Kabinet yang kadang-kadang kalau kita tengok balik pada diri Perdana Menteri itu sendiri, ada bahagian yang ia tidak dapat menjalankan sebagai seorang suami, sebagai seorang ketua keluarga. Semua ni terpulang pada kita. Hendak 1000 daya, tak hendak tak upaya. Hidup mati kita di tangan Allah, bukan di tangan manusia. Kalau manusia bunuh kita sekalipun, yang kita nak menghadap adalah malaikat-malaikat Allah.
bukan orang-orang ni. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pastikan mati. Saya minta kepada tuan-tuan dan puan-puan, para cendekiawan, supaya beranilah tampil ke muka menuntut supaya Islam dimuliakan, tidak dihina seperti hari ini. Hendak 1000 daya, tuan-tuan. Kalau makin lama makin duk beransur, lama-lama jatuhlah tuan-tuan ke tebing, tenggelamlah. Hayatilah balik maksud surah wal as, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia itu sentiasa berada di dalam kerugian. Kita ni warga umat Islam di bekas tanah Melayu ini sedang berada dalam kerugian. Kalau ada di antara kafir-kafir yang mana tidak faham tentang apakah itu hudud Allah, saya ingin bertanya, apakah yang telah kerajaan lakukan, pegawai-pegawai agama lakukan selama 54 tahun sejak merdeka? Mana dia usaha gerakkan dakwah al-Islamiyah? Tidak ada, tuan-tuan. Kalau ada pun hanya bagaikan melepaskan batuk di tangga. Setakat forum perdana, tuan-tuan, setakat keluar kat muka TV tak jadi. Ulama-ulama hendaklah turun padang, bergaul dengan masyarakat, menasihati masyarakat. Bukan duduk di dalam pejabat daripada 9 to 5, masuk pukul 9 atau 8.30, balik pukul 5. Tak sampai ajaran-ajaran dan nasihat-nasihat, tuan-tuan. Dah banyak kali dah saya pun bersuara, sampai saya pun rasa macam nak give up saja. Tapi masih tak sampai hati. Sebab kerja kita belum selesai lagi. Saya minta pada tuan-tuan, yang mana yang ada kemampuan, yang mana ada kemahuan dan ilmu pengetahuan, turun padanglah, sampaikanlah ajaran Islam seperti mana Rasul sallallahu alaihi wasallam ingin kita sampaikan. Janganlah tuan-tuan mati dalam keadaan ilmu tuan-tuan masih tersimpan kemas di dalam kotak fikiran masing-masing. Ulat-ulat dalam tanah, tuan-tuan, dia tak perlu semua ni. Dia memang tetap ikut Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah-perintah Allah. Tapi kita manusia ni terlalu degil, sombong, bodoh, dan entahlah, ego gila babi. Tak reti nak menghargai sakit-baki kehidupan yang ada ini. Saya minta pada tuan-tuan, daripada ulul amri sampai kepada sesiapa saja, tegakkanlah Islam, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.